Okey, set USA yang kedua, okey, iaitu bahagian B. Alright. So, kita lihat di sini ya. Bila kamu dapat soalan struktur ini, apa yang kamu kena buat iaitu paling penting untuk menjawab soalan ini, pastikan kamu baca soalan betul-betul. Seperti contohnya, sejarah ditulis berasaskan kajian terhadap sumber sejarah. Nyatakan ciri-ciri sumber sejarah berikut, iaitu sumber prima. Okey. So, yang pertama sumber prima. Baik, kita tahu sumber prima ni tengok kepada markah. 2 markah. Maka kalau 2 markah, maka kamu kena buat 2 fakta. Okey, sumber prima senang saja, iaitu sumber belum diolah, dan satu lagi iaitu dalam bentuk apa? Bersifat asli. Okey, bersifat asli. Cukup tak untuk 2 markah ni? Cukup. Tapi bagaimana cara nak membina ayat jawapan? Kamu kena bina ayat. Okey, bina ayat iaitu sumber prima. Okey, ialah sumber yang belum diolah dan bersifat asli. Cukup. Itu dah cukup. Okey. So, dengan satu ayat, kamu gabungkan kedua-dua fakta ini, maka telah cukup untuk dapat 2 markah. Okey. Manakala, untuk sumber yang seterusnya, iaitu sumber sekunder. Okey, sumber sekunder pula, kalau kita lihat di sini, sumber sekunder ialah lawan bagi sumber prima, iaitu poin yang kita boleh buat, okey, iaitu sumber yang telah diolah. Okey, yang telah diolah, okey, dan kita tahu bahawa telah diterbitkan, okey, untuk tatapan umum. Maknanya untuk pembacaan orang ramai. Jadi, sama juga kita bina ayat yang ringkas. Ayat dia ringkas saja, iaitu sumber sekunder ialah sumber yang telah diolah dan diterbitkan tak apa Risa, untuk tatapan umum. Cukup dua markah. So ini strategi yang kita kena buat, iaitu kalau kita nak dapat 2 markah, kita kena berikan sepenuhnya fakta 2 markah, bagi je terus. Dan jangan buang masa, maknanya jangan biar lama-lama kat sini. Kamu kena move on. Kena move on kepada soalan yang seterusnya. Baik. Soalan yang seterusnya. Baik, berdasarkan soalan 1A. Ini soalan bonus. Okey. Senaraikan contoh sumber sejarah. Contoh sumber sejarah senang je kan. Contoh kalau sumber prima ni, apa juga yang kamu teringat boleh tulis. Seperti contohnya adalah seperti, apa yang kita boleh tulis? Iaitu fosil. Just tulis terus. Fosil, artifak ke, batu bersurat ke. So tak perlu tulis tiga-tiga. Ambillah mana-mana satu. Sebab jawapan ini hanya perlukan 1 markah, hanya memberi 1 markah. Manakala kalau sumber sekunder pun sama juga. Contohnya majalah, kemudian juga apa lagi selain daripada majalah? Iaitu akhbar, akhbar, buku teks, surat khabar dan sebagainya. Cukup. Kita ambil 3 dah. Boleh pilih mana-mana, bukan semestinya tulis 3, bukan. 1 sahaja. Sebab 1 saja. Kenapa 1, cikgu? Sebab dia memberikan di sini 1 markah di sini, 1 markah di sini, maka dapatlah 2 markah. Begitu cara dia. Okey. Baik. So ini adalah bagaimana untuk menjawab soalan nombor 1, A dan juga B. Baik.
Seterusnya, soalan C ni soalan kebat. Okey. Soalan kebat, ini kebat ya. Dan kebat ni biasanya membawa kepada 4 markah. Baik. Pada pendapat anda, mengapakah generasi masa kini perlu memelihara sumber sejarah? Okey. Baik. Ada banyak. Okey, ada banyak poin yang kamu boleh berikan. Baik. Cikgu nak supaya setiap seorang berikan satu. Apa juga yang terlintas dalam fikiran kamu tentang kenapa generasi masa kini perlu memelihara sumber sejarah? Kamu tulis je dalam Zoom chat. Cikgu nak tengok jawapan kamu. Cikgu nak tengok jawapan kamu. Bagi satu. Okey. Supaya tahu tentang masa silam. Okey. Supaya tidak dilupakan mengetahui pasal sejarah. Okey, baik, bagus. Okey, so kita boleh perbaikinya. Okey, pertama, okey, supaya supaya generasi kini okey, sedar okey, tentang tentang masa silam, sejarah masa silam. Itu penting. Okey. Dan sejarah masa silam ini penting supaya apa? Okey, kita boleh berikan lagi agar tidak dilupakan. Okey, supaya tidak dilupakan kat situ. Baik. Ada juga untuk yang supaya perkara salah tidak. Baik, bagus. Okey, untuk memelihara sumber sejarah ni supaya apa? Supaya tidak mengulangi kesilapan masa lalu. Kesilapan masa lalu. Okey. Ya, dan juga kita boleh tulis iaitu supaya perkara salah tidak diulang. Samalah tu. Tidak mengulangi kesilapan masa lalu. Okey. Dan juga kita boleh tulis iaitu sebagai bukti. Okey, sebagai bukti peristiwa masa lampau. Masa lampau yang pernah berlaku. Ini adalah kita kata sebagai sebab-sebab. Baik. Bagaimana untuk menjawab soalan ini, cikgu? Ayat jawapan dia. Ingat kalau ayat jawapan tu, ayat soalan dia, pada pendapat anda, maka kamu kena mulakan dengan ayat pada pendapat saya. Ingat pada pendapat saya. So, nak buat ayat, kita mula dengan pada pendapat saya. Okey. Pada pendapat saya, mesti ini mesti. Okey. Generasi masa kini, ambil balik ayat soalan tu, perlu memelihara sumber sejarah. Okey, sumber sejarah. Okey. Supaya kita boleh buat macam tu. Supaya generasi kini generasi kini sedar tentang sejarah masa silam. Titik. Jangan panjang-panjang. Okey, sejarah masa silam. Titik. Baik. So, kemudian kita boleh sambung pula. Untuk tidak dilupakan macam tu. Hal ini perlu. Kita buat ayat. Hal ini perlu. Supaya sumber ini tidak dilupakan. Okey, tidak dilupakan begitu sahaja. Kita tambah sikit. Okey, 2 markah kat situ. Cukup tak 2 markah? Tidak cukup. Kerana apa? Kerana dia nak bagi 4. Kalau dia nak bagi 4, kita bagilah 4. Okey, ingat dalam pemarkahan, sila jadi tamak. Kita kena tamakkan markah tu. Kalau 4, aku nak 4. Macam tu. Ya. Baik. Macam mana nak masuk kepada fakta seterusnya, cikgu? Untuk fakta seterusnya, gunakan penanda wacana. Iaitu, gunakan contoh. Selain itu. Kalau soalannya bakhil, dah bagi 4. Dia memang bagi 4 lah, pandai. Baik. Selain itu, okey,
Okey, generasi kini perlu memelihara. Okey, sebab ini yang cikgu nak tegur ya. Selalunya pelajar tu sebab apa tahu? Selain itu tidak mengulangi kesilapan masa lalu. Baik. Adakah cara ini betul? Cara ini salah. Salah. Ya. Sebab ayat tidak lengkap. Ya, tidak lengkap ya. Jadi cara yang betul macam mana cikgu? Kena mulakan balik dengan selain itu generasi masa kini. Okey. Perlu memelihara. Okey. Sumber sejarah. Okey. Agar tidak mengulangi kesilapan masa lalu. Macam tu. Walaupun kamu kata, alah cikgu panjanglah cikgu. Memanglah kamu ingat nak dapat markah senang. Kan. Kenalah usaha sikit. Kan. Jadi kena rajin sikit. Okey. Jadi kita sambung lagi. Okey. Tidak mengulangi kesilapan lalu. Jadi selain itu, okey. Dan kamu boleh tambah lagi. Tambah apa cikgu? Iaitu untuk poin yang terakhir kita boleh tambah iaitu sumber sejarah ini menjadi bukti. Okey, menjadi bukti peristiwa masa lampau yang pernah berlaku. Titik. Cikgu bab satu memang popular. Biasa bab satu memang popular. Memang popular. Okey. Bab satu memang popular lah. Okey. Baik. So, ini adalah berkaitan dengan kaedah menjawab soalan tu. Ingat logik. Okey, kenapa buat ayat panjang-panjang ni cikgu? Logik, okey, pemarkahan sejarah, okey, di peringkat sekolah menengah ialah satu ayat membawa satu markah. Jadi kalau kamu kira kat sini ada 4 ayat 1, 2, 3 dan 4. Maka kalau 4 ayat logiknya membawa kepada 4 markah. Faham? Jadi sebab itu ayat tu panjang. Logiknya kat situ. Okey. Jadi kamu ingat satu je. Okey. Nak satu markah kena buat satu ayat. Nak 4 markah, 4 ayat. Jangan korang kata, oh buat 2 cukuplah. Dapat juga 4 markah. Celah mana nak dapat 4 markah kalau ayatnya 2 je. Faham? Jadi kena faham kat situ. Ya? Ya, susah. Okey. Jadi take note benda tu. Ya, take note benda tu. Baik. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Berkaitan peralatan yang digunakan pada zaman logam. Boleh? Soalan nombor 2. Ke kamu masih lagi menyalin? Risau cikgu korang ni menyalin ni. Kalau dah siap tulis dah. Boleh Oh, boleh Saya ni lapar je ni. Apa yang susahnya? Orderlah kat kedai mamak. Cikgu nak order kat kedai mamak sebelah ni. Nescafe Ice. Orderkan cikgu. Ya, Nescafe ada. Orderkan Orderkan. Aneh. Nescafe warna. Lagi. Warna nala anji. Warna ala. Okay. Warna rendah nala anji. Yela yeta. Itulah. Baik. Okey, baik. Nanti. Okey. Baik. Soalan yang kedua. Macam mana dia nak hantar? Apalah kau ni. Alamat belum bagi. Cikgu belanja wagyu steak 1. Masya Allah. Kan? Wagyu steak pun cikgu tak pernah makan. Ini pula engkau order Wah. Kan? Bak kata peribahasa. Dah bagi betis. Nak bulu betis. Macam salah je. Salah. Baik. Okey, kita teruskan. Gambar berikut. Gambar berikut berkaitan peralatan yang digunakan pada zaman logam. So, kita ada X, Y dan juga Z. Okey, baik. Berdasarkan gambar tersebut,
tuliskan peralatan yang tepat. Okey. So, maknanya kamu kena tulis X, Y, Z. Okey, tulang mawas yang mana? X ke, Y ke, Z? So, tulang mawas, dia mesti berbentuk seperti ini. Ya, iaitu Y. Ini Y. Tak cantik lah Y-nya. Okey, cikgu buat Y lah. Okey, so tulang mawas ialah Y kat sini. Kemudian pisau bersoket. Mana pula pisau bersoket? Okey, pisau bersoket yang sebelah Z tu ya. Yes, pisau bersoket adalah Z. Okey. Dan juga kapak besi bersoket ini adalah okey, adalah X. Cikgu, tomorrow is my sejarah exam. Okey, Deshna. Oleh sebab itu belajar malam ni. Oleh sebab itu buat latihan malam ni. Jom. Okey. Ah, baik. Soalan seterusnya. Cikgu, semalam saya dah exam sejarah. Semalam macam mana? Susah kat part esei. Okey, okey, okey. Tak apa. Lepas ni kita pergi kepada part esei. Okey. Saya exam Rabu. Okey, 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 okey. Baik. Soalan B. Mengapakah manusia zaman logam mencipta peralatan tersebut? Untuk apa sebenarnya peralatan tu? Baik. Tengok kepada markah. 3 markah. Kalau 3 markah, kena berikan 3 fakta. Okey, baik. Sebenarnya alat-alat tu untuk apa? Kan? Allah boleh memory easily ke cikgu? Boleh Deshna, tapi takkanlah kamu nak memorize 88 bab dalam satu malam. Agak mustahil. So, lebih baik tengok kepada pilihan ataupun soalan-soalan yang telah kamu jawab. Kamu ulang kaji dengan melihat kembali soalan-soalan dan juga jawapan-jawapan yang kamu telah buat. Itu lebih baik sebenarnya. Baik, mengapa manusia mencipta peralatan tersebut? Pertama, untuk memburu binatang. Betul. Memburu binatang. Okey, kemudian yang kedua untuk apa? Untuk menjalankan pertanian. Okey, maknanya untuk bercucuk tanam. Dan yang ketiga untuk apa? Okey, iaitu kamu boleh tulis sebagai untuk sebagai alat pertukaran barang. Pertukaran barangan. Maknanya dia membina bangunan pun boleh. Boleh. Okey. Jadi, macam mana nak bina ayat jawapan? Okey, ayat jawapan kamu perlu ambil daripada ayat soalan. Okey. Manusia zaman logam kat sini ya. Okey, iaitu manusia zaman logam mencipta peralatan. Peralatan tersebut untuk memburu binatang dan menjalankan aktiviti pertanian. Titik. Titik Kemudian baru kamu tambahkan dengan alat pertukaran barangan. Macam mana tu? Tambahkan dengan penanda wacana. Selain itu, selain itu, peralatan ini juga dijadikan alat pertukaran barangan. Titik. Ataupun kamu boleh tulis selain itu peralatan ini juga digunakan untuk membina bangunan atau rumah pun boleh. Tapi logam tak ada M. Okey. Oh, sorry. Logam tak ada M. Okey, baik macam tu. Thank you. Baik. So, ini caranya. Ingat bahawa jangan sesekali, sebab cikgu pernah tengok kamu gunakan manusia zaman logam mencipta peralatan tersebut untuk memburu binatang, koma, untuk menjalankan aktiviti pertanian, koma, dan dijadikan alat pertukaran barang. Jangan buat macam tu. Jangan. Sebaik-baiknya dua fakta tu dikombinkan dalam satu ayat, dua fakta saja, jangan lebih. Macam ni dua je kan? Dua saja. Lepas tu untuk fakta seterusnya buat ayat yang baru. So macam ni ada 1,
2 dan 3. Maka dapat 3 markah. Faham? Dan teknik ini kamu perlu guna sampai sejarah SPM nanti. Sebab tu kena praktis daripada sekarang. Ya. Kena. Baik, bagus. Gunakan penanda wacana selain itu seterusnya dan apa semua. Baik. Soalan yang C. Soalan ni memang famous lah. Soalan ini memang famous. Soalannya ialah, okey, apakah iktibar yang diperoleh daripada kemajuan masyarakat zaman logam terhadap kemajuan negara kita pada hari ini? Baik, fahami dulu, apa itu iktibar? Apa itu iktibar, guys? Apa itu iktibar? Mengambil pengajaran. Ya, mengambil pengajaran. Nampak tak di situ? Pengajaran. Bila pengajaran, okey, bila iktibar dan pengajaran, kamu kena faham bahawa dia mesti ada ayat apa tahu? Iaitu kita mesti gunakan apa tahu? Perkataan seperti kita mestilah. Ataupun kita perlu. Macam tu. Kita haruslah. Haruslah. Dia mesti ada perkataan-perkataan. Mesti ada perkataan-perkataan ini. Untuk apa? Untuk menunjukkan ini adalah pengajaran yang kita terima. Sebab itu kita kena buat, kita mestilah apa semua. Faham? Ini dia punya keywords dia. Jadi bila ada iktibar, jangan tinggalkan perkataan ini. Mesti guna. Mesti guna. Baik. So, kita lihat di sini. Iktibar apa tadi? Pengajaran. Ni Arifki. Ni. Pengajaran. Ya. Baik. Baik. So, kita lihat di sini apa pengajaran yang kita boleh dapat. Okey, iaitu pertama, bila dengan kemajuan masyarakat zaman logam ni, apa pengajaran yang kita dah buat? Kita dapat. Okey, di sini kemajuan masyarakat zaman logam terhadap kemajuan negara kita. Apakah pengajaran yang kita perolehi? Kita kena tahu masyarakat zaman logam ni yang banyak mencipta peralatan-peralatan logam. Maknanya mereka apa? Mereka kreatif. Jadi poin yang paling penting kita boleh letak kat sini yang pertama iaitu melahirkan masyarakat yang kreatif. Kreatif dan inovatif. Itu. Okey. Baik. Iaitu dengan melahirkan masyarakat yang kreatif dan inovatif, maka kita dapat menghasilkan apa? Huraian dia. Yang ini fakta. Yang ini huraian. Okey. Kita dapat apa? Dapat mencipta. Okey. Mencipta pelbagai peralatan. Okey. Yang membantu. Yang dapat membantu masyarakat. Okey. Masyarakat. Inovatif tu apa? Okey, maknanya kreatif tu dia ada idea, inovatif tu dia boleh menghasilkan barang baru. Kreatif tu maknanya dia ada idea yang banyak. Kreatif tu idea tau. Idea banyak. Inovatif tu dia boleh mencipta barangan baru daripada idea tu. Jadi itu masyarakat yang kreatif dan inovatif. Itu pengajarannya. Okey. Baik. Sebelum itu, cikgu stop dulu dan inovatif. Kerana dengan melahirkan masyarakat ini dapat mencipta pelbagai peralatan yang dapat membantu masyarakat. Itu fakta yang pertama, huraian yang pertama. Oleh kerana 4 markah, kita kena bagi 2 fakta, 2 huraian. So, kita kena cari lagi fakta yang seterusnya. Iaitu fakta yang kedua. So, kita perlu apa? Iaitu iktibar yang kita boleh perolehi di sini iaitu bersedia menerima perubahan.
dan kemajuan. Okey, maknanya kita kena bersedia untuk menerima perubahan-perubahan yang berlaku. Okey. Jadi kenapa kita perlu bersedia menerima perubahan dan kemajuan ini? Supaya kita tidak ketinggalan dalam ketinggalan dalam perkembangan teknologi. Supaya kita tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi. Sebagai contoh, macam cikgu cakap tadi kan, perasan tak bahawa tadi cikgu sebelum kita mula kelas, cikgu letakkan gambar yang cikgu create melalui AI. So teknologi AI ini adalah teknologi yang baru. Di mana sebagai cikgu kena explore benda tu, kena bersedia menerima perubahan. So orang lain dah mulakan untuk gambar-gambar AI, takkan cikgu tak nak mulakan. So kalau cikgu tak involve tak belajar tentang AI, maka cikgu ketinggalan, betul tak? Jadi kita perlu bersedia menerima perubahan supaya kita up to date. Maknanya kita tidak ketinggalan dengan kemajuan, perkembangan teknologi dan kemajuan dunia. Cikgu pakai apa untuk buat gambar AI tu? Alah simple-simple je. Awak ChatGPT ke? Tak. Okey, ini gambar AI. Sebab ramai yang tak masuk tadi, tak sempat nak tengok. Ini gambar AI dia. Okey tak? Okey kan? Okey, gambar cikgu. Kan? Itu. So, ini gambar AI. Kan? Right. So, begitu juga dengan yang ini. Siap gitar lagi kau. Yang buku tu buku sejarah. Kan? Ya. Yang buku paling bawah tu tebal betul buku sejarah dia. Itulah pasal. Habislah digital lagi tu. Dan satu lagi ini dia. Ini betul-betul dalam kelas online. Orang tengok. Kan? Panjangnya rambut. Samalah. Sama sebenarnya. Sama sebenarnya. Maknanya, Cikgu, ya. cikgu pakai software apa nak buat ni? Okay. So, cikgu gunakan sampai 4 gitar cikgu. Okay. Lagi brown. Jangan bagi tahu. Sebenarnya cikgu ada 4 gitar elektrik dan juga 2 gitar akustik. So, ada satu set drum kat rumah. So, ya betul Azizul. Cikgu kena Bing image. Betul. So, kita pastikan diri kita tidak ketinggalan dengan perubahan teknologi. Itu maksud cikgu. Ya. Bukan nak belagak, tapi nak tunjukkanlah lagi. Nak buat juga, nak buat juga. Nak buat juga. Nampak juga. Okey. Baik. So, itu sebenarnya. Maknanya bersedia menerima perubahan dan kemajuan. Baik. So, bagaimana untuk membina ayat ini? Okey, ayat ini iktibar. Okey, so kalau soalan ini, apakah iktibar yang diperolehi? So, kita mulakan dengan ayat iktibar. Okey, iktibar yang diperoleh. Okey, daripada kemajuan masyarakat zaman zaman logam. Okey. Adalah kita tak perlu terhadap kemajuan negara kita pada hari ini, tak perlu dah. Iktibar yang diperoleh daripada kemajuan masyarakat zaman logam adalah macam cikgu cakap tadi, mesti guna perkataan kita mestilah, kita perlu, kita haruslah. So gunakan mana-mana yang sesuai. Contoh, so iktibar yang diperoleh daripada kemajuan masyarakat zaman logam adalah kita perlu melahirkan masyarakat yang kreatif, kreatif dan inovatif. Titik. So kemudian kita sambung lagi, masyarakat ini, kita kata masyarakat seperti ini mampu mencipta pelbagai peralatan yang dapat membantu masyarakat. Titik. Ya betul, ini soalan kebat. Ini soalan kebat. Ya betul. Okey.
Baik, ini cara menjawabnya. Maknanya cara membina ayat dia seperti ini. Okey. Baik. Dapat membantu masyarakat. Baik. Kemudian kita kena pergi kepada fakta yang kedua dan huraian kedua. So, kita mulakan dengan selain itu. Penting ya. Selain itu. Okey. Kita boleh kata bahawa iktibar yang diperoleh adalah macam tu. So, kita boleh pendekkan lagi. Iktibar yang diperoleh adalah kita haruslah. Kita boleh ambil kita haruslah bersedia. Okey. Menerima perubahan dan kemajuan. Titik. Macam tu. Okey. Kemajuan. Okey. Hal ini supaya kita boleh tambahkan huraian. Hal ini supaya kita tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi dunia. Teknologi dunia. Titik. Dah kat situ. Cukup tak untuk 4 markah? Cukup. Di sini kita telah cukup untuk dapat 4 markah. I see. So, kalau kamu lihat strategi bagaimana nak jawab soalan ini dengan full mark, kita ambil ayat soalan, kemudian kita gunakan perkataan kita mestilah, kita perlu, kita haruslah, dan kemudian masuk kepada fakta. Begitu. Itu cara untuk menjawab soalan iktibar. Okey, apakah iktibar? Okey. So, ini caranya. Dah ambil dah jawapan ni? Dah ambil Sekejap cikgu. Okey, boleh. Tiada masalah. Baik. So, gambar AI tu buat banyak lagi nak tengok. Banyak. Cikgu dia buat. Tapi dia ada trial. Okey, jadi kadang-kadang bila kita dah habis trial tu, kita kena tunggu lama sikit lah untuk membuat gambar tu sebenarnya. Baik. Okey, so ingat perkembangan teknologi. Baik, untuk yang cikgu buat, bukan free ke cikgu? Dia free untuk 12 kali percubaan. 12 kali percubaan buat. Selepas 12 kali, kalau sahabat cikgu, selepas 12 kali tu, maka dia dah tak free. Tapi dia masih free lagi, tapi dia punya proses tu akan mengambil masa yang lama. Okay, ambil masa yang lama. Mostly semuanya free. Okay. Tapi sebenarnya paling susah sebenarnya nak buat dia punya ayat. Sebab itu buat daripada ayat tau. Buat daripada ayat. Kamu kena create ayat dulu supaya AI tu akan buat. Buat gambar tu. Okay. Macam mana lah nak buat dia sebiji macam muka saya. Okay. Okay. Korang nak belajar ke? Macam macam mana dia boleh tahu muka cikgu? Dia ada lah cara dia. Ada cara dia. Okey, tak apa. Nanti sebab cikgu famous tak. Nanti okey. Kalau kamu nak bermain dengan benda-benda ni, nanti cikgu buatkan kelas yang ringkas lah. Cara-cara macam mana nak guna. Kan? Nak cara-cara nak guna supaya kamu boleh create sendiri. Seronok sebenarnya. Ya, seronok. Dia macam kamu melukis. Tapi kamu kena bina ayat ni. Alamak, sini hujan lah. Sana hujan tak? Ya cikgu, hujan lebat cikgu. Hujan lebat. Ya, kan hujan Ya, nah, makan. Tak baru berhenti. Okey. Baik, boleh kita teruskan dengan soalan esei tak? Sebab rasanya kita tak sempat dah. Pejam celik Allah. Kat Pahang jengka tak hujan cikgu. Allahu Akbar. Panas tu Arisa. Kan? Baik. Kita pergi kepada soalan esei. Baik, soalan esei bahagian C ni. Okey. Jawab mana-mana satu soalan
daripada bahagian ni? Okey, baik, bagus Raisya. Bagus. Okey, baik. Kita lihat di sini soalan. Okey, soalan 5. Okey, ingat untuk proses bahagian C ni, pemilihan soalan sangat penting. Okey, macam Azizul cakap tadi, soalan AC susah cikgu. Baik, soalan AC kalau kamu nak jawab, pilih yang betul-betul boleh jawab. Contoh kita analyse soalan satu-satu. Contoh soalan nombor 5. Tamadun Indus bermula pada tahun 2500 sebelum Masihi dan terkenal dengan pembinaan bandar terancam. Okey. Ya, bab 1 dengan 8. Oh, ya ke? Jelaskan latar belakang pembentukan Tamadun Indus. Jelaskan ciri-ciri bandar terancam dalam Tamadun Indus. Uish, nak makan ni. Terdapat segelintir masyarakat pada hari ini menganggap kehidupan di bandar adalah lebih bertamadun. Bagaimanakah dengan pandangan anda? Ini soalan kebat. Okay. Baik, soalan nombor 6. Perkembangan masyarakat Islam semenjak tanah Arab telah melalui pelbagai tahap yang mencabar. Soalan A. Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam dari Madinah? Madinah, benar markah. Baik. B. Mengapakah Islam mudah diterima oleh masyarakat? Cikgu rasa jawapan ni, soalan ni boleh jawab. Jelaskan nilai yang boleh kita contohi daripada Nabi Muhammad SAW untuk membina masyarakat Malaysia yang unggul. 8 markah. Cikgu rasa ini pun boleh jawab. Baik. Jika diberi peluang kepada kamu, soalan mana yang kamu rasa kamu nak buat? Soalan 5 ke soalan 6? Okey. Sebenarnya dua-dua senang. Dua-dua tak nak. Baik. Okey, iaitu baik. So ada yang kata baik, sebenarnya satu kot. Sebenarnya soalan yang 6 ini selalu keluar. Soalan 6 ni selalu keluar. Betul, selalu keluar dalam bentuk esei. Okey, selalu keluar. Baik. Macam dalam Yuasari tu cikgu. Ya, betul. Memang selalu keluar. Betul. Jadi, okey, lebih baik bersedia dengan soalan nombor 6. Baik. Soalan nombor 6. Bagaimana nak menjawab soalan ini? Soalan 7. Okey, baik, Takif. Baik. Soalan nombor 6. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam di Madinah, dari Madinah? 6 markah. Ingat kalau 6 markah di sini, iaitu kita kena buat strateginya 3 fakta dan 3 huraian. 3 fakta, 3 huraian. Baik. Terus kamu sketch sebenarnya fakta dia apa? Baik, fakta dia bahawa Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam melalui ataupun dengan merangka piagam Madinah. Piagam Madinah. So, kamu piagam Madinah tu apa cikgu? Okey, kamu boleh huraikan. Apa itu piagam Madinah? Piagam Madinah sebenarnya adalah satu undang-undang ataupun kita kata sebagai undang-undang tertinggi. Okey. Undang-undang tertinggi bagi negara Islam Madinah. Okey. Jadi supaya apa? Iaitu untuk membentuk negara Islam yang lebih maju, yang adil dan maju. Yang adil dan maju. Baik, cikgu. Mana fakta, mana huraian? Okey. Ini adalah fakta. Okey, ini adalah huraian fakta. Dan ini adalah huraian seterusnya, huraian kedua. Jadi baru 1 fakta dan 2 huraian. Boleh. Tak ada masalah nak buat 1 fakta, 2 huraian, 3 huraian. Boleh. Tak ada masalah. Asalkan memberi markah yang tepat. Baik. Fakta yang kedua. Bagaimana Nabi Muhammad menyebarkan Islam dari Madinah dengan menggunakan apa? Kerana melalui sifat terpuji
Nabi Muhammad SAW. Okey. Baik, iaitu sifat terpuji dia apa? Ini dah masuk pada huraian. Huraian ni apa? Sifat terpuji itu adalah seperti okey, ia bercakap benar ataupun sidik. Okey, iaitu bercakap benar, sidik, amanah. Bercakap benar, amanah. Okey, dan juga menyampaikan tabligh. Kita kata tabligh kan. Okey, iaitu menyampaikan. Dan satu lagi apa? Dan fatanah. 2H2 ke? Ya. Fatanah menyampaikan fatanah iaitu melalui kebijaksanaan. So 2H2 ke? Ya, boleh, tak ada masalah sebab ini adalah kita kata macam ni fakta H1. Ini dia jadi macam apa tahu? Dia H1 kemudian dia I. Macam tu sebenarnya. Dia tambahan. Dia tambahan. Baik. So yang ini adalah fakta yang kedua, huraian yang kedua. Baik. Dan seterusnya, kalau kamu nak cari, okey, fakta yang ketiga. Ingat ada enam markah kat sini. Bermakna kena enam fakta kat sini. Baik, bagaimana lagi cara untuk Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, iaitu melalui utusan yang dihantar ke negara luar. Contoh, kamu boleh berikan huraian. So, contoh negara-negara yang dihantar utusan dari Nabi Muhammad, iaitu seperti contohnya negara Rom. Contohnya utusan dihantar ke negara Rom, Parsi, Mesir dan Habsyah. So ini pun sudah cukup untuk mendapat 6 markah. Azizul, hari itu dapat tak buat? Dapat tak buat jawab soalan ni? Dapat jawab tak soalan ni? Masa dapat Baik, bagus Azizul. Walaupun susah. Tadi kamu kata soalan tu susah, tapi kamu dapat jawab. Maksudnya apa? Maksudnya ada tak peluang untuk kamu skor dalam sejarah tu nanti? Yes. Ada peluang. Ada peluang. Yang penting, cuba. Dan cikgu nak tanya, Zul, ada tak mana-mana soalan yang kamu tertinggal, yang kamu tak jawab? Ada. Tak ada. Bagus. Itu yang cikgu nak. Okey, ingat untuk mencapai kejayaan, jangan tinggalkan walau satu soalan yang tidak berjawab. Mesti semua soalan telah dijawab. Itu. Okey, kalau nak berjaya. Okey. Baik. Kita sempat untuk menjawab soalan yang ke-6 sahaja. 6 A, B, C. Itu pun A sahaja. Baik, cikgu nak tanya. Adakah kamu nak sambung bincang soalan-soalan ini pada kelas seterusnya ataupun kamu nak buat soalan yang baru pada hari Sabtu ini? Nak sambung? Okey, ada yang kata nak sambung. Nak sambung boleh. Tidak pasti kalau. Okey, boleh. Bermakna hari Sabtu nanti kita cuba untuk menjawab soalan-soalan struktur ini, especially soalan 3 dan soalan 4. Okey, dan kemudian kita buat soalan esei. Okey, iaitu Tamadun Indus dan juga bahagian B dan bahagian C soalan 6. Ya. Jadi itu yang kita akan buat pada hari Sabtu ni. Memang kalau berbincang ni memang tak cukup masa. Tahu-tahu dah habis dah. Dah habis dah pukul